Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Antara dua darjat berterusan di Parlimen. Paradoks COVID-19 ditilang Top Glove. Kebanjiran warga asing, apa yang berlaku sebenarnya? Tunggang agama demi jual arak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiz Sulaiman dari Jom Channel. Minggu ini timbul lagi kes antara dua darjat. Kali ini ia didakwa berlaku di dalam Parlimen Yang Mulia. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad mendakwa Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri telah melanggar SOP COVID-19 apabila datang ke Dewan Rakyat walaupun beliau masih dalam tempoh kuarantin. Sebab itu saya kata Kerajaan Perikatan Nasional ini penuh dengan pembohongan dan penipuan. Dia buat SOP, dia sendiri yang langgar, kata pengarah komunikasi amanah itu menerusi bual bicara beliau dengan stesen TV internet Jom Channel malam kemarin. Menurut laporan bernama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya atau MOTAC, hari ini mengesahkan seorang pegawai tourism Malaysia yang bertugas di Ibu Pejabat Kementerian di Putrajaya didapati positif COVID-19. Berikutan itu, MOTAC mengarahkan semua pegawai dan kaki tangan kementerian yang bertugas di bangunan ibu pejabatnya menjalani kuarantin kendiri dan bekerja dari rumah berkuat kuasa semalam. Bagi menangani penularan wabak pandemik COVID-19, bangunan MOTAC di Putrajaya sudah disanitasi pegawai Kementerian Kesihatan KKM pada petang Rabu semalam, kata MOTAC dalam satu kenyataan. Menurut MOTAC, KKM mengesahkan Nancy bukan kontak rapat serta tiada kontak secara langsung dengan pegawai terbabit. Ujian calitan yang dijalani Nancy turut mengesahkan menteri berkenaan negatif COVID-19. Pembantu Nancy mengesahkan menteri itu bertugas di pejabat kementerian di bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Khalid berkata, mengikut SOP yang dibuat, Nancy kena kuarantin 14 hari tetapi dia boleh langgar begitu sahaja untuk datang ke Parlimen. Sebab itu kita tidak boleh percaya dengan apa yang mereka katakan tanpa apa-apa bukti yang nyata, tegas Khalid. Isunya bukan individu itu ada kontak rapat atau kontak secara tidak langsung dengan pihak yang positif COVID-19. Sebagai contoh, mereka yang kembali dari Sabah dikendaki menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari walaupun ujian mendapatinya negatif dan tidak diketahui sama ada menjadi kontak rapat atau tiada kontak secara langsung kepada pihak yang positif COVID-19. Seperti kata bekas Menteri Kesihatan Kerajaan Pakatan Harapan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, kalau seseorang itu punya gejala dan positif COVID-19, satu batuk saja daripada pesakit itu akan merembeskan tidak kurang daripada 3,000 titisan respiratory droplets. Kalau bersihnya akan menghasilkan 30,000 droplets dan jutaan virus partikel yang dihamburkan dan dirembeskan. Adakah sesiapa yang telah terkena rembesan respiratory droplets atau virus partikel pegawai yang positif COVID-19 itu kini menjadi kontak Menteri Pelancongan? Kita tidak tahu. Justru beliau sepatutnya bertanggungjawab menjalankan kuarantin kendiri bagi mengelakkan sekurang-kurangnya tanggapan negatif terhadap dirinya. Apa yang dihairankan, sebelum itu timbul kekecohan apabila tiba-tiba Ahli Parlimen Keringau, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan muncul di Parlimen walaupun beliau sepatutnya masih menjalani kuarantin setelah kembali dari Sabah. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, mendakwa beliau mendapat pelepasan awal Kementerian Kesihatan daripada menjalani pemantauan dan pemerhatian mengikut Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tiba-tiba Kerajaan Perikatan Nasional melonggarkan prosedur operasi standard dengan tidak memerlukan pengembara dari Sabah menjalani kuarantin kendiri seperti dalam kes Jeffrey Kitingan. Inilah amalan antara dua darjat, tahap tertinggi yang berterusan berlaku di Malaysia. Sangat mendukacitakan apabila ia berlaku di Dewan Rakyat Yang Mulia.
Ada pihak menjana keuntungan akibat pandemik COVID-19, ada yang jatuh muflis. Antara syarikat yang meraih keuntungan ialah Top Glove Corporation Berhad yang mencatatkan status kewangan luar biasa apabila keuntungannya melonjak 417% kepada 1.9 bilion ringgit pada tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2020. Peningkatan ketara tersebut dipacu oleh permintaan global terhadap sarung tangan susulan penularan COVID-19. Pendapatannya dalam tahun dikaji juga mencatatkan paras rekod baru sebanyak 7.24 bilion ringgit, meningkat 51% berbanding 4.80 bilion ringgit sebelumnya. Malah Top Glove dikatakan antara saham paling untung di Bursa Malaysia. Namun, singgasana Top Glove runtuh dengan berita kemajuan dalam potensi penemuan vaksin untuk COVID-19. Saham Top Glove Corporation Berhad merosot sejak awal November telah kehilangan 12.52 bilion ringgit permodalan pasaran cap pasaran dalam 3 minggu terakhir. Pada tengah hari tadi, harga saham pembuat sarung tangan terbesar di dunia ini turun 0.43% atau 0.03 sen pada RM7.02 sesaham dari RM7.14 pada hari sebelumnya. Pada 19 Oktober lalu, harga saham Top Glove ialah RM9.60 sesaham. Namun, faktor yang sebenarnya menyebabkan sahamnya merosot ialah penutupan sementara 28 kilangnya di Klang, Selangor selepas lonjakan jangkitan COVID-19 di kalangan pekerjanya. 4 hari lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penutupan secara berperingkat itu akan diselaraskan oleh Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri Selangor bersama pihak pengurusan Top Glove. Setakat hari ini, pihak Kementerian Kesihatan sudah menjalankan 5,794 saringan ke atas pekerja kilang Top Glove dan sebanyak 1,889 kes positif COVID-19 direkodkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa kilang-kilang tersebut akan berhenti beroperasi secara berperingkat untuk membolehkan pekerja-pekerjanya menjalani pemeriksaan dan kuarantin mandatori untuk menahan penyebaran virus di kalangan mereka dan orang awam. Pada 17 November lalu, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD selama 14 hari telah dikuatkuasakan di asrama pekerja asing Top Glove Corporation Berhad di Meru Klang membabitkan 5,700 pekerja. Dalam satu kenyataan, Top Glove berkata pekerja yang terjejas mewakili kira-kira 27% daripada jumlah pekerjanya yang seramai 21,000 orang. Semalam, asrama pekerja Top Glove di Ipoh, Perak diserbu Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM. Jabatan itu dilaporkan mendapati asrama itu dalam keadaan kotor dan sesak, melanggar Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990. Kerajaan mula menguatkuasakan akta itu yang baru dipinda pada Rabu lalu untuk mewajibkan majikan menjamin standard minimum untuk tempat tinggal pekerja asing. Keadaan pekerja Top Glove menjadi perhatian setelah asrama pekerja di Klang menjadi kluster COVID-19 terbesar setakat ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah, 5 kluster tempat kerja yang tertinggi dilaporkan setakat ini ialah kluster Teratai 4,036, Tapak Bina Daman Lela 1,539, Cergas 1,337, Hentian 1,101 dan Kaya 900. Itulah natijahnya setelah begitu teruja dengan keuntungan dan kenaikan nilai saham kerana peningkatan permintaan terhadap sarung tangan akibat COVID-19. Kini prestasi kilang merudum jatuh juga kerana COVID-19. Sekarang terdedah faktor sebenar kenapa kilang tidak mahu mengambil pekerja tempatan. Pekerja asing boleh saja ditempatkan di asrama yang kotor dan penuh sesak. Bila sudah jadi tempat penularan penyakit berbahaya, baru cakap mahu memperbaikinya. Sudah jatuh, baru terengadah. Apa yang anda semai, itulah yang anda tuai. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan penahanan dan dakwaan seramai 46 individu termasuk 27 pegawai Jabatan Imigresen dalam serbuan serentak di 4 negeri selepas terbabit sindiket salah guna cop keluar dan masuk di sempadan negara. Ops Selat digerakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia JIM membabitkan serbuan di Putrajaya, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching. Turut ditahan 14 ejen pekerja asing dan 5 orang awam, semuanya berusia antara 21 hingga 46 tahun.
Mereka dipercayai memainkan peranan sebagai orang tengah dalam operasi haram tersebut. Menurut sumber berita harian, sindiket berkenaan menjalankan aktiviti mereka sejak setahun lalu dan SPRM mengesan pembabitan mereka ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Sindiket menerima banyak permintaan daripada majikan untuk melanjutkan tempoh izin berada di negara ini dan permintaan pekerja asing termasuk parti yang mahu pulang ke negara asal mereka, kata sumber yang tidak dinamakan seperti dipetik. Pengarah siasatan SPRM Nur Azlan Muhammad Razali mengesahkan 56 orang ditahan setakat ini termasuk ejen pekerja asing. Dilaporkan juga salah seorang daripada pegawai imigresen tersebut mempunyai rekod jenayah samun dan curi kereta dan dipercayai terlibat dalam kongsi gelap. Itu adalah kerja jahat barisan hadapan dalam episod keluar masuk warga asing sehingga menjadi kebanjiran di negara ini. Namun pendedahan oleh jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC membuka pekong yang disembunyikan oleh pemain-pemain yang lebih besar di sebalik kebanjiran warga asing ini. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Bendera, Wong Hon Wai, meminta beberapa pemimpin politik peringkat atasan menjelaskan pembabitan mereka sebagai orang tengah yang membawa pekerja asing ke negara ini melalui special approvals atau kelulusan khas. Sambil memetik laporan PAC, Hon Wai menamakan 5 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional pada sidang media di parlimen kemarin. Saya meminta mereka untuk menjelaskan penglibatan mereka dalam aplikasi khas untuk pekerja asing. Mereka tidak mengemukakan permohonan untuk hanya menggaji pembantu rumah asing. Kami masih boleh menerimanya, tetapi bukan ini yang berlaku. Ini untuk membawa puluhan, ratusan orang asing, kata Hon Wai. Menurut Hon Wai, mereka merangkumi 55% atau 512,315 daripada keseluruhan 928,825 kelulusan berbanding dengan 416,510 permohonan yang diluluskan melalui sistem biasa yang berlaku antara tahun 2016 hingga 2018. Beliau mendakwa orang tengah pengambilan pekerja asing menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kelulusan khas bagi melepasi peraturan sedia ada. Hon Wai menggesa mereka yang terlibat dalam penemuan Ketua Audit Negara mengenai pengambilan pekerja asing dalam laporan CD1 2018 untuk memberi nama orang tengah berkenaan. Kelima pemimpin politik berkenaan mungkin hanya puncak bongkar ais. Terdahulu, pengerusi PAC Wong Kah Woh mendedahkan selain keberadaan orang tengah, laporan itu menegaskan pemberian terlalu banyak kelulusan khas untuk membelakangi peraturan yang ada dan kemasukan pekerja asing yang gagal dalam pemeriksaan perubatan mereka. Kini siasatan oleh PAC telah dibuat, individu terbabit sudah dikenal pasti, laporan telah ditulis, bilis sudah ditangkap. Apa lagi yang ditunggu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia? Jangan cakap tak serupa bikin. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, bir dibenarkan dijual di kedai Serbaneka dan Runcit. Beliau berkata, bir tidak tersenarai sebagai minuman keras yang memabukkan dan masih dibenarkan dijual di kedai Runcit serta Serbaneka mengikut tempoh waktu ditetapkan. Penjualan minuman keras juga dibenarkan dijual di kedai ubat tradisional Cina untuk tujuan perubatan yang disahkan mengikut kategori-kategori yang ditetapkan. Masihkah tuan-tuan ingat? Ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, walaupun PAS dan Macai UMNO mempersenda nama-nama Menteri Amanah kerana isu penjualan arak dan kilang arak. Naib Presiden Amanah yang ketika itu Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof digelar Mujahat. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad digelar Khalid Kasberg. Lalu mereka berwirid bila nak tutup kilang arak. Namun apabila bir boleh dijual di kedai Runcit dan Serbaguna, Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali berkata, minum arak adalah hak yang diberikan oleh agama masing-masing dan ia menjadi hak kepada orang bukan Islam. Kerana itu hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada agama lain dibenarkan. Kenyataan beliau yang disiarkan di TV Pertiwi baru-baru ini menjadikan dasar larangan penjualan arak oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur semakin cacah merbah. Begitu mudah seorang agamawan PAS mengeluarkan kenyataan yang boleh dilihat sebagai hukum. Justru Jom Channel ingin bertanya, kalau betul ada dalil arak itu hak untuk bukan Islam, kenapa pada zaman pentadbiran Pakatan Harapan kamu melolong meracau supaya kilang arak dan kedai arak ditutup?
Adakah dalil itu tidak terpakai di zaman pentadbiran Pakatan Harapan? Sekali lagi, Jom Channel mengingatkan, menurut laman alkohol.org, 12 ounce kira-kira 0.35 liter bir mengandungi 5% alkohol. Satu jug bir mengandungi 1.14 liter. Berdasarkan dalil mana pula, 5% alkohol dalam minuman itu tidak cukup untuk bir dikategori sebagai arak. Begitulah dasar yang mulanya baik menjadi cacah merbah demi menjaga hati ahli parlimen MIC, MCA dan parti-parti yang bersekongkol dengan penembuk atap di Sabah dan Sarawak. Kononnya bersatu, PAS dan UMNO hendak menyelamatkan Islam dan Melayu. Tetapi peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz tinggal hanya RM29 juta berbanding dengan peruntukan pentadbiran Pakatan Harapan sebanyak RM100 juta. Peruntukan untuk UiTM juga berkurangan sehingga boleh menjejaskan perancangan strategik pengembangan universiti khas untuk orang Melayu dan Bumi Putera. Setelah kantoi dalam isu penjualan arak, mereka berpusing-pusing mencari kesalahan orang lain. Ingin Jom Channel memetik satu rencana yang ditulis Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang di Harakah Daily pada 27 Julai lalu. Beliau berkongsi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi amaran bahawa akan berlaku pada akhir zaman satu keadaan yang menjadi tanda kemusnahan alam ini. Terjemahan hadis tersebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggodakan sehingga dipercayai pembohong dibohongi orang yang benar, amanah diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang benar-benar amanah. Golongan Ar-Ruwaibidah, orang yang jahil, bercakap. Lalu ditanyakan, siapakah itu? Sabda baginda, apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Siapakah golongan Ruwaibidah itu? Bukankah kalian yang berkuasa sekarang? Jangan ingat rakyat bodoh, rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.